Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 13, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian beberapa masalah akidah yang memberi zahir, yang memberi nyata tanda ahli sunnah wal jamaah daripada ahli bid'ah. Wajib kamu mengetahui akan dia. Wajib fardu ain ke atas kamu mengetahui akan dia, akan beberapa masalah akidah yang memberi zahir, yang memberi nyata ahli sunnah wal jamaah daripada ahli bid'ah. Tanda yang nyata ini adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah pegangan ahli bid'ah. Wajib kamu mengetahui akan dia. Wajib fardu ain ke atas kamu mengetahui akan dia, akan beberapa masail. Terutama sekali yang timbul banyak terpesong. Di antaranya berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah. Diperincikan dalam sifat yang keempat daripada sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Kemudian banyaknya terpesong berkaitan dengan qadar dan qada Allah. Itu perinci molek pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis pada perbuatan, perinci molek pada wahdaniyah pada perbuatan, qudrah, iradah, ilmu. Untuk zahir nyata perbezaan. Ini ahli sunnah wal jamaah, ini ahli bid'ah dalam bab pegangan. Oh, ni fardu ain belaka. Kena nyata, kena terang, kena sahih, kena tahqiq. Nah ni tahqiq dalam bab pegangan ni. Tahqiq ni cerak, sahih, pasti, cerak. Faham cerak? Faham tu. Dulu ada faham cerak. Cerak pandai cerak. Kalau kamu mari, cerak kamu boleh. Ni orang mari belaka, kamu dok mari. Tak bolehlah kamunya. Tapi kalau kamu mari, cerak boleh. Boleh cerak boleh. Sahih boleh. Pasti boleh. Tu cerak. Itu perkataan ni. Pada ni. Jadi nampak akidah kena tahqiq, kena cerak, kena pasti, kena sahih, kena jelas, kena nyata. Ini akidah di sunnah jemaah. Ni dak ni. Ini ahli bid'ah ni. Ni bab akidah ni, bab iman, bab tauhid, permulaan agama. Dia tak boleh nak tak ada. Tak ada. Ada ni. Sebab kita bicara sekarang ni qadar fardu ain ilmu tauhid untuk mengesahkan keenam rukun iman.
Terutama sekali rukun yang keenam, qadar dan qada. Bab iman ni, kita apa ni? Kena pasti aku orang yang beriman. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman qadar dan qada. Aku pasti orang yang beriman. Ini dalam bab iman. Dia tak boleh tak tahulah pegangan saya betul ke tak betul pun orang nak. Ada ni. Kita semayang ni, kita buat amal ibadah ni, Allah perintah kepada semua orang ke? Allah perintah kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala perintah sembahyang, puasa, apa-apa ketaatan. Allah bukan perintah pada semua. Allah perintah pada wahai orang-orang yang beriman. Kita semayang bang ni pasti kita orang yang beriman. Ini paduan ilmu tauhid ni. Dia tak boleh nak, tak pasti tak boleh dalam bab ni. Bab pekah okeylah. Mazhab Syafi'i tak berapa nak betul kita buat ni. Mazhab lain boleh lagi pakai. Itu pekah adalah kelonggaran dianya. Saya pun tak pasti ni. Ada orang mengajar buat gini ni boleh. Tapi boleh pun saya tak pastilah mazhab Syafi'i ke mazhab lain pun tak tahu ni. Pandangan ni pandangan muktamad ke pandangan dhaif ni saya pun tak pasti. Tapi pernah dengar orang mengajar lah, buat begini boleh-boleh. Boleh buat begini ni. Tapi ada kata tak boleh. Sebab saya dengar orang mengajar pun, tapi saya pun tak pastilah. Takut kena-kena mazhab lain, kena-kena pandangan yang saya pakai ni bukan pandangan muktamad, pandangan dhaif. Itu pekah. Kita orang awam di tangga tu pun okey dah, janji kita belajar. Kalau bab tauhid, kena zahir tanda jelas perbezaan ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Tadilah kena tahqiq. Kita beriman dengan Allah. Nasrah beriman dengan Allah macam mana? Tahqiq dengan ilmu. Kita beriman dengan malaikat, beriman malaikat macam mana? Kita tahqiq dengan ilmu. Beriman kitab, apa maksud beriman kitab ni? Apa maksud beriman dengan 4 buah kitab? Apa maksud beriman dengan kitab-kitab yang lain? Apa maksud kita beriman dengan Al-Quranul Karim? Apa maksud dia? Biar tahqiq, biar jelas. Beriman dengan Al-Quranul Karim ni, rukun iman yang ketiga ni, beriman dengan sekalian hukum hakam yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita beriman dengan perintah sembahyang puasa, kita beriman dengan ayat Al-Quran yang berkait dengan muamalah. Kita beriman dengan ayat Al-Quran yang berkait dengan munakahat. Kita beriman dengan ayat Al-Quran yang berkait dengan janayat. Ayat Al-Quran membicarakan takzir, kita membicarakan tentang qisas. Kita beriman sebagian kita beriman dengan ayat sembahyang puasa. Ayat puasa kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Bab qisas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini bulan Ramadan, ayat ni memang orang akan baca. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Tadilah Allah beritahu kepada siapa? Sembahyang puasa kepada orang yang beriman, yang tahqiq, yakin, pasti dengan iman dia berdasarkan pada ilmu. Tak boleh nak lolek-lolek, tak ada. Ilmu kena jelas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas. Bunuh balas. Cedera balas. Itu ayat Al-Quran. Kita beriman sepenuhnya dengan perintah puasa. Kita beriman dengan perintah qisas.
Kita beriman dengan perintah sembahyang, kita beriman dengan perintah hudud. Sebagaimana sembahyang diperintahkan, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Macam mana dengan perintah Al-Quran? Faqta'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Itu fi'il amar, Allah perintah. Quran Allah perintah kita sembahyang. Quran Allah perintah kerak tangan pencuri lelaki dan perempuan. Lepas tu sebab fajliduhunna, apa nak ayat tu? Quran perintah supaya rotan, supaya sebab 100 sebab. Kita imani perintah Al-Quran hudud ni, kerak tangan pencuri, perintah sebab, sebagaimana kita imani perintah sembahyang. Ini apa dia? Rukun iman yang ketiga. Biar jelas apa makna kita beriman dengan Al-Quranul Karim. Kita beriman dengan 4 kitab, Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Kita beriman dengan kitab-kitab yang lain, kesemuanya 104 buah. Apa maksud dia beriman? Baca Quran. Beberapa guru sudah baca Quran, cium Al-Quran, letak di dada, pikul atas kepala, letak di tempat yang paling tinggi Al-Quranul Karim. Itu semua sunat belaka. Tapi beriman dengan hukum-hukum Al-Quran, itu dia rukun iman yang ketiga. Baca sunat, adab kita dengan Al-Quran sunat. Imani akan Al-Quran tu rukun iman yang ketiga. Cium punya cium, cium punya cium Al-Quran, hukum Al-Quran. Tak boleh pakai dah zaman learning, zaman Nabi boleh lah. Sedap nak kerak tangan pencuri, tak kenakan nak dia. Sedap nak sebab satu rotan kepada penzina, tak kena anak dia. Hak baca Quran tadi tu, hak cium Quran tadi tu, hak baca Quran dengan 2-3 guru tu, bagai-bagai qiraah dia pandai. Tapi sebut kata hukum Al-Quran, dia jeling hak mula-mula sekalinya. Cakap hukum Quran. Molek-molek ada amang dengan undang-undang yang ada, ambil hukum Al-Quran kan, huru-hara kan, cari penyakit pula nak ambil hukum Al-Quran. Pada ni. Bagi apa ni? Orang tak bicara permulaan. Untuk sah ke-6 rukun iman, dia pergi pada baca Quran dulu. Guru Quran kena ingat molek. Kena sentiasa peringat. Kita belajar Al-Quran kerana kita nak membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Tapi kena ingat baik, Al-Quran wajib kita imani. Ini rukun iman. Guru Quran kena sentiasa peringat. Hukum hakam Al-Quran kita imani, sama sahaja. Macam tadilah. Imani perintah puasa, sama dengan imani perintah qisas. Imani perintah sembahyang, macam mana imani dengan perintah kat tangan pencuri sebab satu hutang bagi penzina. Mana nak ngajar Quran, tunggu Quran, kena sentiasa peringat iman. Jangan baca Quran saja. Jangan pula tukang mengajar Quran pun sama juga. Sebut hukum Quran, dia jebeh hawa-hawa lagi. Bukan tak ada. Ada yang seumpama tu. Sikit-sikit khak tangan. Sikit-sikit khak tangan. Ada. Quran rajin sangat. Quran rajin sangat mengajar Quran. Dia rajin membaca Al-Quran. Ada ni. Itu semua amal-amal yang sunat. Ni, bab iman. Kena tahqiq macam mana beriman dengan Rasul-Rasul. Kena tahqiq jelas macam mana beriman dengan hari kesudahan. Tahqiq jelas macam mana beriman dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Nak kena tahqiq iman siapa ni? Iman kita. Iman anak cucu kita. Iman kita, iman anak cucu kita. Ini tanggungjawab yang paling besar atas diri kita, tanggungjawab yang paling besar atas anak-anak kita. Ini tanggungjawab kita atas diri kita sendiri. Mana yang paling besar sekali untuk mengesahkan ke-6 rukun iman. Manakah tanggungjawab yang paling besar sekali kita dengan anak-anak untuk memastikan mereka
masah ke-6 rukun iman. Mereka tahqiq pada ke-6 rukun iman. Tahqiq cerak, jelas, nyata, sahih, pasti. Tak ada samar-samar. Tak ada lah kabur. Tak kabur panggil tau. Kabur tau. Kabur. Bahasa buku ke kabur? Apa tak? Kabur. Yalah tak? Tidak kabur. Ke mana? Ke kabur tu lari tau. Ada kat kabur nak lari tau. Man biar jelas. Iman kita jelas. Iman anak-anak kita pun jelas. Pada ni. Ini bicara bab iman ni. Bicara bab usuluddin. Kalau hak ni tak utamakan, sembahyang lekong dahi-dahi pun tak ada nilai sikit abuk pun. Kita, anak-anak kita, satunya tanggungjawab, satunya pahala yang berpanjangan. Waladin solihin yad'ulah. Dan kita pernah bagi hati, dia terjemah apa? Waladin solihin yad'ulah. Dan kita pernah bagi hati terjemah anak yang beriman. Waladin solihin. Kan 3 kan? Ilmu yang diambil manfaat, sedekah jariah. Yang ketiga tu waladin solihin, anak yang soleh. Diterjemah dalam kitab Mana Bagi Hati, anak yang beriman. Semata-mata iman anak kita sebesar-besar pahala, itulah pahala kita. Sebesar-besar pahala, sebesar-besar iman anak kita 5-6 orang tu. Sebesar-besar pahala iman anak kita 5-6 orang tu, itulah pahala berpanjangan kepada kita. Faham tak? Pahala iman ni besar daripada pahala sembahyang. Pahala iman ni besar daripada puasa. Ini cerita hak rukun Islam dah ni. Hak amal-amal sunat tu sudah banding lah. Pahala iman lebih besar daripada sembahyang puasa lagi. Jadi anak kita 5-6 orang ni beriman belaka, tahqiq, jelas, nyata ke-6 rukun iman. Pahala besar kepada kita mak ayah selama-lamanya. Anak kita yang tahqiq iman dia pastikan anak dia pula cucu kita. Tahqiq iman anak dia cucu kita, itu pun pahala berpanjang bagi kita tok nenek. Biar kena agama molek. Kita nak belaka ni. Pahala yang berpanjang kita nak belaka. Kita nak belaka ni. Pahala yang berpanjangan daripada anak cucu kita. Kita nak. Tapi kita tahu tak mana hak pahala berpanjangan. Semayang dok tinggal, puasa dok tinggal, tutup aurah, pandai baca Quran. Itu cabang agama. Usuluddin tapak agama. Nak pahala berpanjangan. Tapi macam mana dengan tapak agama diri kita? Macam mana tapak agama anak-anak kita? Kemudian anak-anak kita yang tahqiq tapak agama, mudah-mudahan dia, anak kita akan memastikan anak pada anak kita cucu tu tahqiq juga dengan tapak agama usuluddin. Patulah ambil molek peringatan. Fardu ain tauhid pekoh tasawuf. Fardu ain tauhid pekoh tasawuf. Terutama sekali fardu ain tauhid. Fardu ain tauhid. Belajar sifat 20 pahulang-ulang. Biar ada kitab-kitab tauhid sifat 20 ni. Yang kita belajar daripada awal sampai ke akhir. Kita faham sungguh-sungguh. Contohnya kitab Faridatul Faraid. Di surah Imam ni, pukul 9 nanti duha tu, Faridatul Faraid, saya ulang kali yang kedua pula. Jadi ulang kali ketiga macam rekod dah. Ni 2 kali dah ni. Lebih dari separuh dah ni.
Ulang kali kedua. Kenapa? Kita biar tahqiq. Ni kitab kitanya. Tahqiq. Ni cerak, jelas, pasti. Kita ni sah beriman dengan keenam-enam rukun iman. Nyata tanda perbezaan ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Inilah penentuan untuk nasib kita pada hari akhirah. Kita anak kita pula bukan pahala tu. Yang pertama untuk memastikan kita menunaikan tanggungjawab yang paling besar, memastikan anak kita tahqiq ke enam rukun iman. Alhamdulillah, anak kita 5 orang tahqiq belaka ke enam rukun iman. Pahala yang besar yang berpanjangan kepada kita. Lagi pada mereka sembahyang, pahala kita. Mereka puasa, pahala kita. Mereka baca Quran, pahala kita. Mereka sedekah jariah, pahala kita. Lepas tu pergi pula pada fardhu ain fiqh dan tasawuf. Faham tak ni? Ini fikir akhirah. Nak fikir akhirah, kena fikir agama. Nak fikir agama, kena ilmu agama tu kena jelas. Mana ilmu agamanya? Fardhu ain tauhid, fiqh tasawuf, permulaan. Ilmu agama Allah luas, belajar puluh-puluh tahun pun tak habis. Ilmu agama sekongkongnya qada fardhu ain tauhid, fiqh tasawuf. Fardhu ain tauhid, fiqh tasawuf. Walaupun orang ni kata macam-macam ni. Macam tak ada ilmu lain, ini fardhu ain saja. Memang ilmu agama Allah ni puluh-puluh tahun kita belajar takkan habis. Tapi sekurang-kurangnya kita ni orang awam ni beres fardhu ain tauhid, fiqh tasawuf. Beres kedak kita ni kena pasti juga. Kena jelas. Fardhu ain tauhid mana yang kita beres? Fardhu ain fiqh mana yang kita beres selesai? Fardhu ain tasawuf mana yang kita beres selesai? Kita ilmu fardhu ain yang sama jugalah. Kita ibu bapa wajib pastikan anak-anak kita beres sebelum mereka masuk mau balik. Naik setangga lagi pula. Lah, tak kena molek go. Pakai duduk tersungkur situ je. Hebat duduk sejik surang. Di waktu di seorang jadi ni. Hebatlah. Orang berperanang pula majlis surang. Tapi betul dah. Orang fikir akhirah. Orang fikir agama. Orang lengkap ilmu agama sekurang-kurangnya qada fardhu ain tadi. Betul tak? Tak ada. Tak ada akhirat. Tak ada agama. Tak ada ilmu agama. Bersibuk atas majlis surau pun tu nak dikenali saja. Tak ada cerita akhirat, tak ada cerita agama gitu. Orang ringan je fardu ain. Fardu ain wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ni mandatory, tak ada ni. Kita bicara sekarang ni hak qadar fardu ain ilmu tauhid. Penentuan untuk nasib kita pada hari akhirah. Hak permulaannya ni. Ilmu yang pertama, ilmu untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Siapa dia sekalipun. Wa imma dia tak semayang ke, dia tak puasa ke. Wa imma dia tu apa-apa keburukan, kejahatan daripada syariat zahir. Hak keenam-enam rukun iman, dia kena tahqiq. Sebab apa? Orang mati dalam iman, akhirnya akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu, tak semayang pun tak apalah. Tak semayang. Satu waktu berapa ribu tahun neraka. Satu waktu. Dalam kehidupan kita daripada amal balik sampai 50, 60 tu. Berapa puluh ribu semayang. Kalau tak semayang, lama mana neraka. Tapi betul lah, akhirnya akan ke syurga kalau dia mati dalam iman. Tapi satu waktu cukup dah. Lama mana neraka. Kena ingat pula, satu hari di hari akhirah, tempoh masa dunia 1000 tahun. Jangan bunyi macam tadi. Janji tahqiq.
cerak jelas pasti ke-6 rukun iman, dok semayang pun boleh masuk syurga, akhirnya boleh masuk syurga kalau mati dalam iman. Lepas tu dok semayang, satu waktu lama mana dia tinggal semayang ni, bukan pekeh, faham tak? Bukan pekeh, dia satu waktu, ha ni bukan pekeh, faham tak? Tapi nak ceritanya, siapa sekalipun imam nombor 1. Faham tak ni? Ilmu kena jelas tak berkaitan dengan iman. Orang mati dalam iman, selamat iman dia kena mati, dosa dia banyak. Di alam barzah akan kena seksaan, kena azab di alam barzah. Tetapi orang mati dalam iman yang diseksa di alam barzah, masih lagi ada peluang. Dari mati dah, peluang kat mana? Peluang tadilah hak 3 perkara tu, hak 3 amalan tu. Mati dah, tapi peluang masih lagi terbuka. Sebab apa? Tu ilmu yang Nabi ambil manfaat, sedekah jariah, anak yang beriman. Ada ni. Tuan mati dah, mati dalam iman. Kalau mati dalam kufur, ya zabillah, itu tutup buku. Dia mati dalam iman. Ini hak berkait dengan barzah. Hak yang kita bicara dahulunya berkait dengan pekerjaan akhirah, hak dahulunya. Dan demikian lagi pada barang yang datang atas lidahnya, lidah Nabi SAW, daripada berapa pekerjaan akhirah, hak rukun iman yang kelima tu. Tu fardu ain belaka tu. Barzah, tiup sangkakala yang pertama, tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, dihimpun di mahsyar. Di mahsyar ada syafaatul uzma, syafaatul kubra, syafaat besar. Di mahsyar ada hisab, mizan, haud, titiang sirat, syurga dan neraka. Itu rukun iman yang kelima tu. Berkait dengan persoalan barzah. Selepas dia dipersoalkan, ada yang dapat nikmat kebun daripada kebun syurga, ada yang diazabkan lubang daripada lubang neraka. Orang yang mati dalam iman, dia diseksa pada alam barzah. Diseksa pada alam barzah kerana mereka di kalangan dipanggil usatul mukminin. Dan kita disebut usatul mukminin, orang mukmin yang derhaka kepada Allah. Faham tak ni? Usatul mukminin, orang mukmin yang derhaka pada Allah. Dia tahqiq jelas dengan ke-6 rukun iman, dan dia hanya adalah orang mukmin, tapi dia banyak dosa. Dipanggil usatul mukminin. Maka akan kena azab di alam barzah. Faham tak ni? Tapi masih lagi ada harapan.